Contohnya perbelanjaan Encik Yasir merancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Okey. Pelaksanaan kita tengok dah. Kita ada bajet, kita ada berlaku sebenar. Dah. Perbelanjaan bulanan dirancang. Dirancang tu maksudnya bajet kita lah. Bajet. Kita bajet nak belanja banyak ni kepada bahagian ni. Banyak ni kepada bahagian ni. Itu bajet kita. Kita dah bagi dah protokol lah. Protokol. Tapi dalam keadaan sebenar bila berlaku lain cerita pula. Ada sama mujur, ada lari. Ada lebih, ada kurang. Kalau kurang mujur, kalau lebih kena ejah balik lah. Okey. Ni contoh Cik Yasir yang dia rancang perbelanjaan sebenar bulan pertama. Bulan pertama dia rancangnya bil elektrik bulan tu 150. Khabar-khabar mari bil 200. Makanan pula dia bajetnya 900 lah. Apa belanja-belanja? Siapa 850. Kenapa pula kena buat ni? Adakah perbelanjaan Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Sebab dia rancang ke? Dah. Dia tak sebab dia rancang. Lari. Orang panggil lari bajet. Tak. Lari. Lari bajet. Lari bajet ni. Jadi lari bajet. Lagu mana tindakan seterusnya? Perbelanjaan Cik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. Jadi nak capai ke matlamat tu, oleh itu Cik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Barang boleh hejah. Jadi mana lampu ni pak tak guna tutup. Kipas kalau tak ada orang tutup. Malas kipas seluk air derah. Boleh hejah benda tu, boleh hejah. Jangan duduk bazir. Tempat tak ada orang, tak payah buka lampu malam. Okey, Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan. Okey, makanan ringan gapo, KFC gapo. Tak payah belilah, beli betul je. Apa ni utama aja. Aiskrim tak payah beli, boleh hejah gitu. Jadi sebanyak 250. Dia kena kurang banyak mana 250 sebab lari bajet 250. Dia bajet 900 belanja sampai 850. Jadi kena buat adjustment. Jadi semasa melaksanakan keuangan kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Bila kita laksana pelan keuangan ni kita kena utama tetap tu. Dah, utama tetap. Kita kena hasil dulu lah. Kalau ni memang tak boleh kurang dah. Apa ni, asuran kereta, sewa rumah ke apa lagi. Asuran motor tu tetap. Jadi, pembayaran kad kredit pembayaran lewat asuran tersebut akan menyebabkan bayar tambahan. Kalau kita lewat bayar jenis-jenis perbelanjaan tetap ni dia akan ada penalty dia. Dia ada cas pula kalau lewat bayar. Jadi yang ni kita kena utamakan. Okey, selain itu semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif. Mesti sentiasa positif. Maksudnya, belanja tu jangan lebih pendapatan. Aliran tunai negatif defisit menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau awak dengar ya, bajet lah bajet. Ke negara, peringkat negara. Dia bunyi sama. Perbelanjaan negara defisit, mengalami defisit. Defisit itu maksudnya belanja lebih pada pendapatan lah tu. Banyak negara belanja lebih pada pendapatan. Itu kena berhutang dengan negara lain tu. Menunjukkan perbelanjaan lebih pendapatan. Jika wujud aliran tunai negatif, anda harus mengambil tindakan cepat bagi mengubah cara perbelanjaan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey. Jadi, kalau kita terejar daripada aliran tunai negatif ni, kita tak adjustment, kita tak beki, tak ambil tindakan, nanti kesal dia, kita tak dia capai matlamat kita mengikut tempoh masa kita tetap. Kita kata nak nikah 5 tahun lagi. Tapi duk main negatif macam aliran tunai kita. Jadi, lama-lama tak ada apa target kita tu. Tak ada capai. Jadi, kena delay ataupun kena postpone nikah tak boleh tahun depan tahun sekali lagi mendengar lah kahwinnya ngepek lah dia tak boleh nikah lagi dia tu.
Apa? Belanja lebih pada pendapatan macam. Jadi kena buat adjustment. Okey, kita tengok pelan keuangan keluarga Puan Aminah ni. Nak habis ada 4 minit ke? Puan Aminah, ni contoh pelan keuangan dia. Ni dia buat secara jaruah ni. Kita tengok balik. Ni secara detail ni. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadah nak membayar wang pendahuluan RM7,500. RM50,000 tu dia nak bayar pendahuluan RM750. Nanti baki tu dia akan bayar serai lah. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan setelah meneliti kedudukan keuangan. Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey, mana tu? Okey, ni pelan keuangan dia. Pelan keuangan ni merangkumi apa? Pelan keuangan merangkumi pendapatan. Ni, pendapatan pasif. Pendapatan aktif. Pendapatan aktif atas ni, pendapatan pasif bawah ni jumlah pendapatan. Nampak ke tak ni? Nampak kan? Ada jumlah pendapatan ni. Pasif tak ada. Ada nyewa rumah ke apa tak ada. Ada gaji tak laki dia, ada gaji dia je. Jadi gaji bersih, gaji pendapatan bulanan dua tu, dua saklami tu RM6,500. Simpanan tetap dia RM950. Simpanan tetap ni, bulanan ni bagusnya 10% daripada pendapatan kita lah. Daripada si rumah tu kita tolak 10% bubuh dalam simpanan. Saya tak buat ni. Maksudnya kena buat lah. 10% cabut lalu 10%. Buat kosong so belakang juga. Kalau 1,000 buat kosong so 100 kena waktu ambil. Kena sipar dalam bank. Okey, kena berhabis. Kena sipar dalam bank. Kalau 2,000 buat kosong lagi jadi 200. 200 kena sipar dalam bank. Tidak boleh. Kalau 4,000 400 kena sipar. Kalau bagusnya bank negara kata. Ataupun orang keuangan kata kena sipar 10%. Tolak simpanan untuk dana kecemasan. Dia punya dana kecemasan 100. Dia cadar lalu. Tolak 100 nak beli obat ke, nak pergi klinik ke, cadar lalu 100. Okey, jadi daripada tolak dua ni. Tinggal lagi 5,750. Bukan hangus ni, pilih ni sipar lah kan ni. Sipar ni tidak hangus. Sipar ni. Tidak belanja lagi ni. Sipar bagi ada. Jadi tinggal pilih tangan dia 5,750. Tolak perbelanjaan tetap bulan ni. Gapo? Pinjaman rumah 1,500. Aksara kereta 900. Insurans 400. Jadi, tu bagi perbelanjaan tak 2,500. Lepas tu tolak lagi belanja tetap. Gapo? BB gapo ni lah. Utility tu. Walaupun ada tu. Ada petrol. Di sini ada petrol. Barangan dapur. Pemberian kepada ibu bapa 400. Okey, bagus. Jadi ya. Okey. Jadi perbelanjaan tidak tetap bulanan 3,130. Jadi tolak 5,000 tadi. Tolak pula dengan 2,000 ni. Tolak pula dengan 3,000. Tinggal lebih 1,000. Tolak 120. 120. Bagi pendapatan jumlah. Bagi pendapatan ni. Bagaimana ni? Pendapatan lebih atau bagi pendapatan. Jumlah perbelanjaan tetap bulanan tolak jumlah perbelanjaan. Bagi pendapatan ni. Bagi pendapatan. Tadi tu. 5,000 tu tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap. Tolak dengan tak tetap. Tubiklah lebih dia. Tubiklah 120. Bagaimana 120 tu? Tu dia punya perancangan. Ya, dia punya perancangan tu. Ni dipanggil apa? Pelan keuangan. Sebenarnya mana? Ni aliran tunai sebenar dia. Aliran tunai sebenar dia. Kejadian sebenar lah ke mana? Ada lain ke? Berubah ke? Ada berubah sikit. Ni pelan dia. Ni sebenar.
Pelan pendapatan tu sopa lah 3,000 sopa tolak pendapat tolak si pandai ke apa ni tolak lagi. Mana bezanya? Belanjaan tetap tu memang lah. Dia akan berubahnya sen ni. Belanjaan tidak tetap. Dia akan ada perubahan. Mana berubah? Taska sopa. Tak lagi dah. Belakang anak sopa tu biar tolak. Di rumah tu bik supaya dia nak. Itu tu bik. Bayaran dapur. Dia bajet 1,000 habis 900. Ada 100 lagi lebih. Pembayar bapa tak kurang. Jadi, jumlah pembayar tidak tetap dia daripada bancet 3,130 cuma 3,300. Jadi, dia bajet lebih 120. Rupanya lebih 220. Ada apa nak positif. Ada yang positif sifat ada tambahan. Berdasarkan pelan keuangan Puan Aminah, perbelanjaan barangan dapur dapat dikurangkan 100 semasa melaksanakan. Sikap jimat-jimat Puan Aminah berpenurunan pada perbelanjaan dapur. Jadi area positif meningkat pula daripada bajet 120 meningkat ada 220. Okey. Sikit lagi. Berdasarkan perancangan keuangan Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Adakah Puan Aminah seorang bijak menguruskan keuangan? Berikan justifikasi. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART? Okey, tengok. Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek, membeli kereta dengan jumlah pendapatan jumlah pendahuluan 7,500. Mai mana tu? Okey. Dia boleh bayar pendahuluan, bak dia sipen 950 sama boleh. Dia ada simpanan dia. Jadi tu 7,800 lebih dah situ. Biar masih mempunyai lebih 300 lebih lagi. Peluang untuk banyak 7,500. Beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan untuk menghadapi satu kecemasan atau perbelanjaan di luar jangka. Jadi dia boleh capai matlamat kewangan nak beli kereta tu. Bayar muka 7,500. Beliau, lepas tu soalan kedua tadi, apa? Adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan keuangan? Beliau seorang yang bijaklah menguruskan keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Beliau juga mengutang pelindung. Beliau membeli insurans. Tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Tak ada. Bagus ni seorang bijak mengurus keuangan. Dan terakhir, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi. Okey. SMART tadi. Gapo? Spesifik nak beli kereta harga 500. Measurable apa tadi? Membayar wang pendahuluan sebanyak 700. Nilai dia tak? 750. Ni boleh capai ke tak? Wang pendahuluan 700. Memang boleh capai. Malah lebih 300. Jadi dia simpan 100,500 boleh kan? Realistik ada. Simpanan bulanan sebanyak 950 daripada jumlah pendapatan. Daripada 950 adalah sebanyak 10% saja. Realistik lah. Lepas tu ada T tak? Ada. Dalam tempoh 1 tahun. Jadi dia menggunakan pendekatan SMART dalam mencapai matlamat keuangan dia. Jadi padalah sekat ni dulu. Untuk hari ni tak habis lagi tapi ceritanya lebih kurang je semuanya. Contoh lain pun gini ya lebih kurangnya. Aliran tunai sebenar lagu mana nak kena ubah ke, ada lebih ke, lebih kurang gitu je belaka. Jadi awak lain tahu boleh tengok sendirilah contoh lain tu. Awak sambung sendirilah. Kita ni sebenarnya patutnya habis debat ni hari ni. Dan sudah cover semua dah. Dan saya bercadang lepas-lepas kelas kita sebenarnya sampai minggu ni lah. Umpamanya dalam jadualnya, tidak dalam jadual. InsyaAllah saya akan buat lagi minggu-minggu depan. Saya akan buat juga masa tidak sepenuh lah. Masa bebas lah. Saya akan pilih lah. Siapa yang berminat boleh masuk lah. Saya masih keteruskan insyaAllah buat kelas.
Sebab kita nak buat ulang kaji. Kita cuma belajar sikit-sikit je. Jadi tak cukup ulang kaji. Jadi kita kena buat ulang kaji sama-sama. Ya. Kaedahnya gain ni lah. Ha? Saya akan terus juga insyaAllah. Atas siapa nak masuk ya lah. Masuk lah. Nak masuk kan. Tak masuk kan. Apa daya saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lah saya batin. Salah silap tu.